Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Iz Al-Qadiri react ke atas video saya. Ayuh kita tonton video tersebut. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan semula. Kenapa Asy'ariyah dan Maturidiyah? Which one? Kau nak yang mana satu ni? Ia adalah dua mazhab akidah yang berbeza. Asy'ariyah dan Maturidiyah memang berlaku kritik mengkritik sehingga ke tahap kafir mengkafir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedang penonton yang saya hormati sekalian, Asy'ariyah tidak ada perbezaan dengan Maturidiyah dalam asas akidah, dalam prinsip akidah. Bahkan tuan-tuan, mereka bersepakat kedua-duanya pada perkara tersebut. Ya, memang ada sedikit perbezaan dalam beberapa perkara furu' cabang akidah, tetapi bukan pada perkara usul atau asas akidah, dan perselisihan itu hanya bersifat lafzi sahaja. Khilafun lafzi, tidak membawa kepada mengkafirkan, memfasikkan dan menyesatkan antara satu sama lain. Bahkan setiap daripada mereka tetap memuji pihak yang selainnya. Maturidi tidak melakukan melainkan apa yang Asy'ari lakukan, kerana mereka berdua adalah imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukankah para sahabat dahulu mereka ada berbeza pendapat sesama mereka tentang perkara cabang akidah? Seperti apa? Seperti kalau kita lihat isu mengisbatkan ru'yatullah, itu mengisbatkan Rasulullah dalam isu ru'yatullah. Sebahagian para sahabat dahulu mereka menafikannya, dan sebahagian sahabat yang lain mereka mengisbatkannya. Setiap daripada mereka tidak mengkafirkan dan menyesatkan antara satu sama lain. Begitu juga hanya khilaf atau perselisihan antara Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Apa yang dibuat oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bidang akidah, ia sama seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam ilmu usul. Imam Syafi'i ini tuan-tuan, dialah yang telah menyusun ilmu ini, walaupun ia sebenarnya telah pun ada sebelum Imam Syafi'i. Dan ini adalah sama dengan apa yang dibuat oleh Abul Aswad Ad-Du'ali dan juga Sibawayh dalam ilmu lughah. Lalu dinamakan orang yang menelusuri jalan atau metod Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai Asy'ari, dan dinamakan pula orang yang menelusuri jalan atau metod Imam Abu Mansur Al-Maturidi sebagai Maturidi. Macam tu jugalah orang yang berjalan mengikut jalan atau metod Al-Imam Syafi'i disebut dengan Syafi'iyun, dan orang yang mengikut jalan atau metod Imam Abu Hanifah maka disebut dengan Hanafiyun. Begitulah seterusnya, mereka tidak saling mencela antara satu sama lain. Baiklah, kita sudah pun menonton ataupun mendengarnya. Ya, baik. Jadi poin pertama yang Ustaz sebut atau dakwa ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah ni tak ada perbezaan dalam asas akidah, tak ada perbezaan dalam prinsip akidah. Bahkan mereka bersepakat dalam kedua-dua perkara tersebut. Yang ini bersepakat dalam asas akidah, bersepakat dalam prinsip akidah. Ustaz Iz juga mendakwa memang ada sedikit saja ya perbezaan dalam beberapa perkara furu', yang ini cabang akidah, tetapi bukan pada perkara usul atau asas akidah. Dan beliau mendakwa perselisihan itu hanya bersifat lafzi saja. Maksud di sini pilihan perkataan ataupun susunan ayat yang berbeza. Berarti tak adalah beza pun, hanya susunan perkataan, pilihan perkataan yang berbeza antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Baik, ayuh kita semak sejauh mana kebenaran dakwaan ini ya. Pertama sekali, apakah batas pembeza antara asas dan furu'? Apakah garis pembeza antara prinsip dan furu'? Dan siapakah yang letak garis pembeza itu antara usul dan furu'? Saya maklum memang ada yang membahagikan antara asas dan furu', antara prinsip dan furu', antara usul dan cabang. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, persoalannya ialah apakah batas tersebut? Ataupun apakah batas pembeza? Apakah garis? How do you differentiate antara asas dengan furu'? Dan kemudiannya, siapa yang membeza-bezakan antara kedua-duanya? Okey, katakanlah jika asas, usul ataupun prinsip akidah itu ialah dua kalimah syahadah. Jika begitu, kita bolehlah terima semua aliran pun, sebab semua aliran pun sesat macam mana pun memang mengucapkan dua kalimah syahadah kan. Okey, apakah asas, usul ataupun prinsip akidah itu ialah rukun iman 6 perkara? Tak silap saya, semua aliran pun menerima rukun iman 6 perkara. Kecuali ada seorang YouTuber
Kalau orang lama di saluran YouTube saya mungkin kenal beliau dengan gelaran Mr. Potato. Okay, hanya beliau saja yang sebut, sesiapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, maka dia masih Muslim. Dan apabila beliau membuat kenyataan itu di videonya, di saluran YouTube-nya, setahu saya tak ada pun di kalangan tokoh-tokoh aswaja yang mengkritik ataupun membetulkan beliau. Mereka diam sahaja. Okay? Dan ini kita maklum di kalangan aswaja, di kalangan para asatizah aswaja, jika berlaku sesuatu kemungkaran, jika berlaku sesuatu kesalahan akidah, mereka memang tidak tegur. Kerana itulah pelbagai aliran sesat, pelbagai akidah yang sesat ataupun yang bid'ah menempelkan diri, menyandarkan diri kepada Asy'ariyah. Ataupun sekarang ini Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab buat salah macam mana pun tak ada orang nak tegur dan boleh saja diwajarkan, dijustifikasikan atas alasan saya pun Asy'ariyah, saya pun Maturidiyah, ya. Okey, jadi itulah apabila Ustaz Is Al-Qadiri berkata bersepakat dalam hal asas, dalam hal usul, dalam hal prinsip, yang berbeza tu sedikit saja dalam hal furu', dalam hal cabang. Dan itu pula ialah perbezaan yang bersifat lafzi, ya. Jadi apakah ataupun bagaimanakah dibezakan antara usul dan furu'? Bagaimana dibezakan antara prinsip dengan cabang? Kan? So, benda ini adalah sesuatu yang subjektif sehingga boleh-boleh saja mana-mana aliran sesat yang lain, okay, bila dikatakan sesat ataupun bila dipanggil untuk kaunseling ke apa ke oleh pihak jabatan agama, mereka pun boleh berhujah bahawa saya dengan anda dalam hal prinsip, dalam hal usul sama saja. Ini perkara furuk je yang berbeza ni. Okey, kan boleh saja mana-mana individu, aliran, kumpulan yang sesat ataupun yang memiliki akidah yang berbeza, yang memiliki amalan yang berbeza, apabila kita panggil untuk membetulkannya, untuk menegur mereka, mereka pun boleh berhujah dengan hujah yang sama bahawa bukankah kami ini sama-sama mengucapkan 2 kalimah syahadah, bukankah kami ini sama-sama beriman dengan rukun iman 6 perkara. Jadi yang berbeza tu, yang kalian nampak berlainan tu furuk saja. Furuk saja, bukannya usul, bukannya asas. Perkara ini bukan saja dalam hal akidah, boleh saja dalam hal ibadah. Sebagai contoh, sebulan 2 ini banyak dibincangkan tentang zikir hu. Boleh saja pihak yang pro kepada zikir hu berhujah bahawa kami ini semua dari sudut asas, dari sudut usul, dari sudut prinsip sama saja. Hu ni perkara cabang, perkara furu, tak apa berbeza, kan? Jadi perlu berhati-hati dengan mereka yang berhujah dengan usul dan cabang, antara asas dan furu', antara prinsip dan furu', ya. Sebab itulah persoalannya, apakah perbezaan antara asas dan furu'? Where do you draw the line? How do you differentiate? Di mana anda melukis garisannya? Bagaimana anda membezakan antara asas dan furu'? Dan kemudiannya, siapakah yang membezakannya? Siapakah yang menggariskan garisan yang membezakan antara asas dan furu', antara cabang, antara prinsip dan cabang, kan? Jadi kena berhati-hati dengan ini. Saya maklum, memang ada para ulama, memang ada asatizah yang menyebutkan tentang hal ini, tentang perbezaan antara usul dan cabang, antara asas dan furu'. Saya maklum. Cumanya, macam saya kata tadi lah, pembezanya. How do you differentiate? Where do you draw the line? And who differentiates antara kedua-dua itu, ya? Okey, tak apalah. Ulasan saya yang kedua, okay? Jika Asy'ariyah dan Maturidiyah boleh dinikahkan, boleh dikahwinkan atas alasan asas, usul, asas, usul, prinsip yang sama, maka kenapakah Salafiyah tidak boleh diterima atas alasan yang sama? Maknanya jika Asy'ariyah dan Maturidiyah boleh diterima secara bersama atas alasan kedua-dua aliran ini memiliki asas, usul dan prinsip yang sama, maka kenapakah Salafiyah tidak boleh diterima atas alasan yang sama? Bukankah antara Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah ada asas, ada usul, ada prinsip yang sama? Saya bagi contoh. Kalau kita tanya je apakah perbezaan antara Salafiyah dan juga Asy'ariyah, sudah tentu akan ramai yang akan kata perbezaannya menyangkut tentang sifat-sifat Allah. Okey, baik. Bagaimana kalau saya katakan tentang sifat-sifat Allah ini
Ada asasnya, ada furuknya. Ada usulnya, ada cabangnya. Apakah asas bagi sifat-sifat Allah? Kedua-dua Asy'ariyah dan Salafiyah beriman kepada sifat-sifat Allah. Kedua-dua Asy'ariyah dan Salafiyah menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Furuknya, cabangnya ialah cara ataupun kaedah menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Boleh tak macam tu? Okey? Jadi saya ulang balik ya, katakanlah antara Asy'ariyah dan Salafiyah ini, kita boleh juga bincang, kita boleh juga katakan apabila menyangkut perbincangan tentang sifat-sifat Allah, ada usulnya, ada furuknya. Usulnya ialah Asy'ariyah dan Salafiyah, Maturidiyah dan Salafiyah sama-sama beriman kepada sifat-sifat Allah dan sama-sama menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Ini asas, ini foundation. Okey. Yang furuknya, yang cabangnya ialah cara ataupun kaedah menyucikan Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluk. Boleh saja kan? Jadi boleh saja kalau nak menggunakan alasan kita fokus kepada kesamaan antara asas, usul dan prinsip, sementara yang perbezaan itulah perkara furuk dan cabang, maka jika atas alasan ini boleh diterima Asy'ariyah dan Maturidiyah, sebenarnya jika seseorang itu mahu, atas alasan yang sama juga boleh diterima aliran Salafiyah. Sebab antara Salafiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, perkara-perkara yang asas, usul dan prinsip memang ada banyak kesamaan. Okey, baik. Perkara yang ketiga yang saya nak ulas ialah apabila Ustaz Is Al-Qadiri berkata sedikit saja perbezaan, okey, yang bersifat furuk, yang bersifat cabang itu antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan perbezaan itu pula bersifat lafzi. Okey, para penonton yang dirahmati Allah, okey, saya sertakan tangkap layar dari laptop saya ni. Mudah saja perkara ini, kita boleh saja Google perbezaan Asy'ariyah dan Maturidiyah, macam yang saya sendiri Google kan. Baik, akan keluar beberapa hasil carian, ada daripada Maulana Muhammad Asri Yusof, ada dari blogger.com, Al-Insan Blogspot, ada daripada Lutfi Latif Blogspot. Okey, tak apa, saya pilih satu, saya pilih yang ketiga. Okey, saya pilih yang ketiga yang bawah itu. Okey, jadi daripada lutfi/latif.blogspot.com. Okey, baik. Jadi beliau sendiri pun ada menulis perbezaan antara aliran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Hakikatnya terdapat banyak. Tadi Ustaz Is Al-Qadiri kata sedikit. Hakikatnya terdapat banyak perbezaan pelajaran antara aliran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Di sini saya hanya menyebutkan 11 sahaja perbezaan antara dua aliran tersebut. Ayo sama-sama kita baca dan kita lihat apakah ini perbezaan lafzi, perbezaan perkataan, perbezaan susunan ayat, atau sebenarnya lebih daripada itu ya. Pertama, aliran Al-Asy'ari atau terkenal dengan sebutan Asy'ariyah berpendapat bahawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat dengan apapun. Tetapi aliran Al-Maturidi atau terkenal dengan panggilan Maturidiyah mengakui bahawa manusia mempunyai kebebasan kehendak. Ini perbezaan lafzi ke tidak? Perbezaan kecil ke besar? Okey, baik. Kedua, Asy'ariyah berpandangan bahawa Allah SWT yang maha berkuasa boleh menyalahi ancamannya. Namun, Maturidiyah berpandangan bahawa Allah SWT yang maha benar tidak boleh menyalahi ancamannya. Okey, tangkap layar seterusnya. Masih lagi di laman blog yang sama. Perbezaan ketiga, Asy'ariyah berpendapat bahawa bahagia atau celaka pada kematian seseorang sudah ditentukan sejak azali. Tetapi Maturidiyah berpendapat bahawa kebahagiaan atau kecelakaan seseorang adalah merupakan keadaan sekarang. Keempat, Asy'ariyah menyatakan bahawa harus atau boleh jika seseorang itu untuk menyebut insya-Allah saya mukmin. Ini perbincangan bukan sekadar insya-Allah, bukan insya-Allah saya akan hadir jemputan, tetapi tentang keadaan iman seseorang itu ya. Jadi Asy'ariyah menyatakan harus atau boleh jika seseorang itu menyebut insya-Allah saya mukmin.
Namun, Maturidiyah menegaskan bahawa tidak boleh mengucapkan insya-Allah saya mukmin. Okey. Baik. Kelima, Asy'ariyah berpendapat menegaskan bahawa qada kembali kepada sifat zat atau ianya qadim, bukan baru. Ini dalam topik takdir ya. Tetapi Maturidiyah mengatakan bahawa qada kembali kepada sifat perbuatan. Khilaf lafzi ke khilaf yang lebih daripada tu? Okey, baik. Tangkap layar seterusnya, keenam, masih lagi daripada blok yang sama ya. Asy'ariyah menyatakan bahawa qadar kembali kepada sifat perbuatan atau ianya jadid, yang ini baharu, berbeza dengan Maturidiyah yang berpendapat bahawa qadar kembali kepada sifat ilmu. Ketujuh, Asy'ariyah berpendapat bahawa para nabi lebih mulia daripada para malaikat dan para malaikat lebih mulia daripada manusia selain nabi. Bertentangan dengan pendapat Maturidiyah yang mengatakan bahawa para rasul dalam kalangan manusia lebih mulia daripada para rasul dalam kalangan malaikat, manakala para rasul malaikat lebih mulia daripada manusia secara umum dalam kurungan selain rasul, dan para manusia selain rasul lebih mulia daripada malaikat secara umum. Okey. Ke-8, Asy'ariyah mengatakan bahawa taubat tidak akan diterima pada waktu ghargharah, yang ini saat nyawa dicabut, dan pintu taubat akan ditutup apabila matahari terbit pada arah barat. Maturidiyah pula mengatakan bahawa taubat orang kafir yang tidak diterima secara khusus, tetapi taubat orang yang beriman, yang ini saat nyawa akan dicabut, yang melakukan maksiat masih dapat diterima. Kesembilan, Asy'ariyah berpendapat bahawa sifat ma'ani ada 7. Namun, Maturidiyah menambah satu lagi sifat ma'ani, iaitu takwin, dan jumlah menjadi 8. Ke-10, Asy'ariyah menyatakan bahawa sifat perbuatan merupakan kejadian yang baharu. Ini berbeza dengan Maturidiyah yang menegaskan bahawa sifat perbuatan Allah merupakan sifat yang qadim, kurungan bukan baharu, dan berdiri dengan zat Allah. Terakhir, Asy'ariyah menegaskan bahawa wajibnya mengenali Allah, ma'rifatullah, melalui hukum syarak, dan disyaratkan juga penyertaan akal. Sebaliknya, Maturidiyah berpendapat berpendapat bahawa kewajipan mengenali Allah, yang ini ma'rifatullah, adalah dengan akal. Okey, jadi ada banyak perbezaan, dan di sini beliau hanya mengemukakan 11 daripadanya ya. Okey, itu khilaf lafzi ke ataupun lebih daripada tu? Kan? Jadi nampak sangat dakwaan yang kononnya perbezaan itu sedikit dan khilaf lafzi, tapi tidaklah sedemikian ya. Baik, jadi rujukan yang digunakan oleh penulis blog ini ialah Hidayatul Murid ila Jauhari Tauhid oleh Syekh Bakri Rejab, dan Aqidatun Najin oleh Syekh Zainal Abidin Muhammad Al-Fatani. Link bagi blogspot ini saya berikan dalam kotak description. Okey, kita cuba rujukan lain. Alright, ini tulisan dari Maulana Muhammad Asri Yusof. Okey, baik. Contoh-contoh perbezaan pada furuk akidah antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Beliau sebenarnya menyenaraikan banyak, sampai 20 ya. Okey. Tak apalah, saya bagi link ataupun para penonton boleh saja Google macam saya tulis tadi, perbezaan Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta boleh baca, sebab saya nak baca sampai 20 ni banyak pula kan. Cuma yang saya nak terangkan di sini, yang saya nak tunjukkan di sini, bagaimana kosongnya dakwaan Ustaz Is Al-Qadiri. Kononnya perbezaan itu sedikit dan bersifat lafzi sahaja. Okey, padahal banyak sebenarnya ya. Okey, tapi tak apa, alang-alang dah sebut tu kan. Okey, kita minta Ustaz Is Al-Qadiri cuba bantah perbezaan-perbezaan ini dan buktikan sebenarnya tak wujud perbezaan itu atau ia sekadar lafzi. Dan kita minta Ustaz Is Al-Qadiri bila nak menunjukkannya, bagi rujukan daripada Maktabah Syamilah supaya semua orang dapat sama-sama semak.
Sebab kalau kita tonton video-video Ustaz Is Al-Qadiri, beliau banyak tunjuk kitab kan, laju dalam bentuk PDF. Kita pun tak sempat baca. Dan ada satu dua yang sempat saya baca tengok lain hasil itu. Dia tunjuk kitab supaya ramai terpengaruh. Tapi laju-laju supaya orang tak sempat tengok. Kan? Dan kenapa tak beri daripada rujukan Maktabah Syamilah supaya semua orang sama-sama dapat tengok, jilid sama, muka surat sama, masing-masing dapat baca. Okey, dan dengan cara itu ia lebih terbuka, lebih amanah, dan kita sama-sama dapat semaklah apa yang kita sebut sebagai common reference. Okey, baik. Itu tadi tentang perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey, baik. Jadi poin yang saya nak tunjukkan di sini, ada banyak perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jika perbezaan-perbezaan itu dapat diletak ke tepi dan diutamakan perkara asas, perkara usul, perkara prinsip, maka sepatutnya sikap yang sama juga boleh diguna pakai ke atas aliran salafiyah, di mana perbezaan-perbezaan diletak tepi dan fokus kepada perkara asas, usul dan juga akidah. Boleh kalau nak. Okey, baik. Perkara yang keempat, yang terakhir ialah tentang kafir mengkafir. Okey, jadi Ustaz Is Al-Qadiri mendakwa, mana ada kafir mengkafir kan? Okey, baik. Jadi di sini tangkap layar di sini saya bawa daripada tulisan Abu Amru Razi Osman ya. Kisah penyesatan ulama Maturidi, yang ini Asy'ariyah yang mengkafirkan Maturidi, link dalam kotak description. Baik. Beliau menulis ulama Maturidi telah keluarkan pelbagai fatwa tentang kesesatan Asy'ariyah, malah ada yang mengkafirkan mazhab ini. Contoh, Abu Syakur Al-Salimi menetapkan Asy'ariyah sebagai penganut akidah kufur. Pertentangan ini berlaku di kawasan Transoxiana seperti Khurasan, Naisabur, Al-Rai dan Isfahan. Dalam Mu'jam Al-Buldan dinyatakan bahawa peperangan berdarah antara Al-Maturidiyah dan Al-Asy'ariyah di Al-Rai dan Isfahan. Peperangan berlaku atas sebab perbezaan keyakinan. Tangkap layar seterusnya. Penyesatan dan penindasan ini dikuatkan pada zaman Sultan Tughril Beg yang wafat 455 Hijrah, di mana beliau memecat mana-mana pegawai agama dari Asy'ariyah, termasuk mazhab Salaf. Pada tahun 455 Hijrah, beliau menurunkan titah agar semua masjid di Khurasan melaknat Asy'ariyah. Keadaan beransur pulih apabila wazir kerajaan Saljuk, Arslan yang wafat pada tahun 465 Hijrah dan diganti oleh Nizam Al-Mulk. Di Aleppo pula, ketika zaman dinasti Ayyubiyah, telah berlaku peperangan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Puncanya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi telah memecat ulama Maturidiyah, lantas melantik ulama Asy'ariyah atas hasutan Isa Al-Hakkari, iaitu ulama Asy'ariyah. Kesan dari itu, Salahuddin menjalankan polisi membangunkan 2 madrasah serentak, dan polisi mengiktiraf Asy'ariyah ni diteruskan sampai Turki Uthmaniyah. Okay, jadi yang ajaibnya adalah sikap menggabungkan 2 keyakinan berbeza malah saling berlawanan sebagai kebenaran. Okey, jadi ini contoh daripada sejarah tentang adanya berlaku kafir mengkafir, sesat mensesatkan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Either way, Asy'ariyah yang menyesatkan Maturidiyah ataupun Maturidiyah yang menyesatkan Asy'ariyah. Selain itu, kita sama-sama maklum kisah Ibnu Tumat yang membunuh puluhan ribu umat Islam atas dasar mereka itu bukan Asy'ariyah. Okey, dan apakah alasan untuk Ibnu Tumat menghalalkan pembunuhan tersebut? Apakah alasan yang beliau kemukakan kepada panglima-panglimanya, penasihat-penasihatnya, supaya dapat mewajarkan, dapat menjustifikasikan pembunuhan tersebut? Sebab Ibnu Tumat dia tahu tak boleh sengaja membunuh sesama umat Islam. Dia tahu. Sebab kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 93, Allah SWT berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Yang bermaksud, dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja,
maka balasannya ialah neraka jahanam. Kekal ia di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya, ada typing error situ, melaknatnya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Okey, jadi Ibnu Tumat, dia tahu ayat ni. Okey, kalau dia nak membunuh orang-orang selain Asy'ariyah, dia tahu mereka tu masih lagi mukmin. Jadi dia masuk dalam kategori orang yang sengaja membunuh. Kalau sengaja membunuh, balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya, menyediakan azab seksa yang besar. Macam mana tu? Dia terlebih dahulu perlu mengkafirkan mereka yang berbeza dengan Asy'ariyah, baru dia dapat alasan. Baru dia dapat alasan untuk memerangi mereka, untuk membunuh mereka, sebab mereka itu bukan lagi mukmin. Jadi dia kena kafirkan terlebih dahulu. Okey, jadi ini perkara yang berlaku dalam sejarah. Okey, Ibnu Tumat dia tahu, dia tak boleh main bunuh saja. Sebab nanti masuk dalam ancaman ayat 93 surah An-Nisa. Pembesar-pembesarnya ke penasihat-penasihatnya pun akan macam, kalau mereka beranilah kan, mana boleh macam tu saja. Jadi dia kena mengkafirkan terlebih dahulu. Baru dengan itu dia dapat mewajarkan pembunuhan ke atas umat Islam yang berjumlah puluhan ribu orang itu, ya. Baik, jadi demikianlah sedikit tentang perbezaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Perkara ini para penonton yang dirahmati Allah, kalau kita nak cari, kita boleh cari, dan semudah Google saja. Kita boleh Google, dan belum lagi saya try mana-mana AI, ChatGPT ke, Microsoft Copilot ke apa ke kan. Jadi kalau kita nak cari, kita akan jumpa sebenarnya ada perbezaan, dan ia bukanlah sekadar sedikit, ia bukanlah sekadar perbezaan lafzi semata-mata sebagaimana yang didakwa oleh Ustaz Iz Al-Qadiri. Cuma poin pentingnya di sini, macam saya kata tadilah, kalau kita dapat mengenepikan perbezaan-perbezaan ini dan fokus kepada perkara-perkara asas, usul dan prinsip, maka sikap yang sama juga boleh kita lakukan ke atas salafiyah, di mana boleh juga diketepikan perbezaan-perbezaan itu dan fokus kepada asas, usul dan juga prinsipnya. Cuma mereka tidak mahu melakukan sedemikian, ya. Mereka menjadikan salafiyah ini satu aliran yang berbeza, yang macam-macam lah, gitu kan? Dan mereka boleh pula menerima antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Padahal ia adalah dua aliran yang berbeza, yang ada perbezaannya dan ada juga konflik di antaranya, ya. Baik, demikianlah sedikit ulasan, react dan kritikan saya. Tapi saya mengajak Ustaz Iz Al-Qadiri, bukanlah mengancam, mengajak untuk membuktikan bahawa perbezaan-perbezaan yang saya tunjuk tadi dari rujukan-rujukan laman web itu adalah tidak benar, adalah palsu. Kan, sebab saya buat rujukan daripada laman web. Jadi daripada laman web ini bukanlah semuanya betul ke, ataupun kita tidak boleh berkata 100% sahih kan. Jadi kalau Ustaz Iz Al-Qadiri nak semak satu persatu, menjelaskan satu persatu dengan common reference, dengan rujukan yang Ustaz buka, saya buka, para penonton lain pun boleh buka. Daripada Perisian Maktabah Syamilah, kita boleh rujuk kitab yang sama, pentahqiq yang sama, jilid yang sama, muka surat yang sama, sama-sama baca. Jangan daripada edisi PDF yang laju-laju jalan tu kan. Yang apa tu? Tak sempat tengok pun kan. Dan kita pun tak tahu jilid berapa, muka surat berapa. Dan kalau kita rujuk dalam edisi Maktabah Syamilah, mungkin jilid lain, muka surat lain kan. Jadi kalaulah Ustaz Iz Al-Qadiri nak menyemak satu persatu, kalau tadi laman web pertama yang saya tunjuk, beliau bagi 11 perbezaan. Kalau daripada tulisan Maulana Asri ada 20 perbezaan. Okey, untuk kita sama-sama semak, betul ke? Perkara kecil je. Betul ke? Perbezaan lafzi sahaja, ya. Baik. Demikianlah, ya. Okey. Jadi saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.